سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi pada kali yang lalu kita belajar kunci rukun iman itu ialah beriman kepada Rasulullah SAW sebagai kunci untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya kita diminta supaya belajar mengenal diri, meneroka rahsia-rahsia yang ada dalam diri kita, kerana di situlah adanya sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kenal Allah Taala itu melalui diri kita. Dan asasnya ialah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mestilah kita mengenal Allah. Takut-takut kalau kita tidak mengenal Allah, kita beribadah, kita solat, ibarat Allah yang kayu ataupun Allah yang berlayar di lautan yang luas, tak ada pada tujuan, tak tahu nak pergi ke mana. Nah, bila tidak ada makrifat kepada Allah, dia solat tetapi tak tahu solat itu nak bawa ke mana. Ataupun ibarat orang yang kayu perahu di atas darat, tak boleh nak turun sebab tidak ada makrifat Allah. Dia solat tetapi solatnya dalam keadaan tidak mengenal Allah, maka solatnya kadang-kadang pada zahir syariat saja, hakikatnya dia tidak solat. Itu sebablah sahabat-sahabat mereka ini solat selepas bagi salam mereka takut yang datang kepada Allah Taala itu takut syariat saja. Hakikatnya dirinya tidak solat. Tapi hakikat kita belajar dua, syariat dan hakikat ini tidak boleh dipisahkan. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Ia seperti kita solat. Kalau kita solat dari syariat yang luaran kita kena betul. Ikut baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu solatlah sebagaimana aku solat. Itu syariat. Adapun hakikatnya kita kena belajar juga. Hakikatnya perasaan kita dalam diri kita, dalam batin kita, yang solat itu ialah, yang menggerakkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Fatihah, kita diperkalamkan. Kita mendengar bacaan, kita diperdengarkan. Hakikatnya Allah. Sebab itu syariat dengan hakikat dia tidak boleh dipisahkan. Orang yang berjalan di atas syariat saja, tidak berjalan di atas hakikat, maka dia tidak sempurna agama. Kalau berjalan di atas hakikat saja, tidak berada di atas syariat, dia juga sesat. Sesat dalam cahaya. Sesat dalam cahaya. Jadi dia hakikat. Sebab itu dia solatnya pakai niat. Sebab tidak berlaku atas syariat. Jadi syariat itu ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dulu ada dua keadaan. Berjalan ke mana kita berjalan pun, jalannya syariat, jalan kaki. Hakikatnya Allah yang menggerakkan. Kena ada perasaan kita. Kalau tidak ada perasaan dalam diri kita, dalam batin kita, hakikatnya daripada Allah, itu takut-takut berada dalam syirik. Kalau kita bercakap, kalau saya bercakap, saya rasa saya yang bercakap dengan ilmu saya, itu dipanggil tidak sampai kepada hakikat. Sebab hakikat ilmu itu ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh. Kalau tak, dia tak sampai kepada hakikat, dia rasa ilmu itu ilmu aku. Aku yang bercakap, aku yang mendengar, aku yang melihat, aku yang berjalan. Keakuan, takut terlibat atau termasuk dalam golongan fahamat
kena kenal diri, hak Allah Ta'ala dan hak diri kita. Kali ini kita tengok kepada Allah dan makhluk, ataupun dia panggil hak Allah dan hak makhluk. Di mana hak Allah dan di mana hak makhluk, kita kena tahu juga. Kalau tidak kenal hak Allah, maka kita rasa kita semua. Ataupun kita tidak kenal hak kita, kita akan rasa semua daripada Allah. Ini kena ada beza hak kita dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hak kita dan apa dia hak Allah Taala. Tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan di atas syariat makhluk. Hakikatnya Allah, syariatnya makhluk. Allah ialah zat. Allah ialah zat, sifat, asma dan af'al. Itulah Allah. Pada Allah itu ada zat, dirinya zat, dirinya. Bagaimana kita dah bincang itu wujud diri Allah Taala bagaimana? Dia ialah qidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdanih. Itulah zat Allah Taala, bersalahan dengan makhluk, tak sama dengan makhluk, dan akal tidak mampu untuk mencapai hakikat zat. Itulah dia zat. Kalau akal kita boleh bayangkan macam mana zat Allah Ta'ala, itu bukan zat Allah Ta'ala lagi. Sebab kalau akal kita boleh capai bagaimana bayangkan zat Allah Ta'ala, maka dia lemah. Allah Ta'ala itu sempurna. Kalau kita akal itu boleh capai bagaimana zat Allah, maka Allah Ta'ala itu lemah dan tidak layak menjadi Allah Ta'ala, tak layak jadi Tuhan. Jadi itu zat. Kemudian sifat. Sifat yaitu qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Itu sifat. Sifat itu haknya, hakikatnya ialah Allah. Jadi yang ada pada kita ni melihat kita adalah bayang-bayang ataupun dia kesan daripada sifat Allah Ta'ala. Kesan saja, bukan sebenar. Kesan daripada sifat melihat, melihat ataupun yang maha melihat Allah Ta'ala itu, kesan daripada itu berlaku pada kita. Bayang-bayang saja, maknanya hakikatnya tidak ada kita. Sifat. Kemudian af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Segala perbuatan yang berjalan, jalan pergi ke kedai, pergi ke kuliah, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke balik kampung semua, itu perbuatan syariatnya kita nampak kita berjalan. Hakikatnya ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita kena tengok dua keadaan, syariat dan hakikat. Tapi kena berhati-hati lah. Kena cakap dulu tentang hakikat. Kalau tidak, dia jadi masalah. Yang sembahyang itu Allah, yang disembah itu Allah, yang menyembah itu Allah, maka semuanya adalah Allah. Dalam bahasanya yang pening. Yang pening akan kita nak menilai. Ya, zat ialah dirinya. Zat ialah dirinya, diri Allah. Sifat ialah tabiat atau perangai Allah. Seperti api, tabiatnya panas. Diri Allah Ta'ala itu ada pada zat Allah Ta'ala itu, ada pada zat itu ada sifat. Sifat itu yang menunjukkan diri ataupun zat. Bagaimana kita, diri saya, diri saya, Badarudin. Nama Badarudin itu nama. Dirinya macam bagaimana dirinya? Kita boleh nampak keseluruhan secara diri. Apa yang ada pada sifat? Sifatnya macam boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Itu sifat ataupun tabiat yang ada pada zat. Boleh faham tak? Seperti api, tabiatnya panas. Api itu zat, panas itu dipanggil tabiat atau perangai bagi api. Sifat bagi api panas. Bila sebut api dah kita nampaklah panas. Tapi kita tak boleh nak sama dengan Allah Ta'ala dengan api itu kan. Tak boleh sama. Bila kita sebut Allah, perasaan kita macam mana? Bila sebut Allah dengan kebesarannya, dengan kehebatan, dengan keindahan dan kecantikannya,
dengan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau sebut Allah, itu sifat. Kalau sebut api, panas. Kemudian asma ialah nama bagi tabiat atau perangai. Asma maknanya nama-nama. Bagi tabiat atau perangai. Nama bagi tabiat atau perangai Allah Ta'ala. Seperti sifatnya sifat Allah yang amat memaafkan, hambanya dinamakan Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar yang maha pengampun itu dipanggil asma. Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang 99. Yang sentiasa mengatur alam dengan sempurna dinamakan Al-Qadir. Begitulah juga yang lain. Itu dipanggil asma. Manakala af'al ialah perbuatan bagi menzahirkan sifat seperti penciptaannya terhadap alam dan sebagainya. Jadi semua kita melihat alam ini, gerhana bulannya, itu kita nampak perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala yang mana? Yang sifatnya, yang namanya, yang maha berkuasa, Al-Qadir. Yang ketiga, wujud makhluk dalam qabdah Ar-Rahman. Qabdah maknanya genggaman. Wujud makhluk itu adalah dalam genggaman Ar-Rahman, dalam genggaman Allah Ta'ala. Ada lagi bahwa berkata Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Kamalat Al-Ilahiyah fi As-Sifat Al-Muhammadiyah, Allah Ta'ala memiliki banyak nama yang diperkenakan kepada segala hamba-Nya yang dengannya mereka mengenali. Jadi banyak nama-nama Allah Ta'ala. Nama tersebut terlalu banyak, tiada terhitung jumlahnya. Kesemua nama tersebut terjumlah dalam 137 nama yang Allah menamakan dirinya dengannya. Kesemua 130 nama itu tersebut terhimpun dalam 99 nama Allah yang mulia, yang kita panggil Al-Asma'ul Husna. Jadi kesemua Al-Asma'ul Husna tersebut dihimpun dalam Ar-Rahman. Berarti segala sifat-sifat ataupun nama-nama yang Allah Ta'ala 99 137 itu semuanya terkumpul dalam Ar-Rahman. Adalah sifatnya Ar-Rahman, sifatnya yang maha penyayang, maha pengasih, maha cinta. Berarti dalam bahasa cinta. Jadi semua sifat-sifat yang lain itu berada dalam sifat cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak cipta langit dengan sifatnya yang maha bijak, maka dengan sifat Ar-Rahman, kerana cintanya dia mencipta langit, kerana cintanya dia mencipta bumi, kerana cintanya kepada makhluk dia mencipta makhluk, kerana cintanya bermula kerana cinta. Yang dipanggil sifat Ar-Rahman, yang penyayang. Hakikat sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud yang lain hanyalah Allah. Itu hakikat wujudnya. Yang ada hakikat sebenarnya wujud itu ialah wujud yang tidak berhajat kepada wujud yang lain. Faham? Wujud yang tidak berhajat kepada wujud yang lain. Itulah hakikat wujud yang sebenar. Dan itulah dia wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud makhluk dan alam adalah berhajat kepada wujud Allah. Kita nak ada ini berhajat kepada wujud Allah, barulah kita ada. Kita berhajat kepada wujud Allah. Makhluk alam lain pun berhajat kepada wujud Allah Ta'ala. Maka diri kita dan alam ini dia panggil wujud mungkinat. Bukan wujud hakikat, bukan wujud wajib berwujud. Yang wajib berwujud itu Allah. Ya, makhluk dan diri kita adalah wujud yang panggil wujud mungkinat. Wujud mungkinat ni antara harus ada dan tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sekejap ada, sekejap tiada.
faham di sini, kita ini wujud ini disebabkan wujud Allah Ta'ala, diadakan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara satu nikmat ialah nikmat kewujudan diri kita itu. Itu pun sebagai satu nikmat. Allah Ta'ala mewujudkan kita satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diri kita pun, kalau kita faham diri kita di situ, kita adalah makhluk yang fakir, lemah, dhaif. Itulah diri kita yang sebenar. Bila duduk di atas itu, barulah kita merasa ketauhidan kita kepada Allah, balik kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada kita. Sebab itu manusia dia faham dirinya, siapa dirinya, asal daripada tiada dan diadakan, maka kesombongan dia boleh terbuang. Buang dalam diri dia. Sombong apa dia? Diri dia pun tidak ada. Bahkan diri dia itu adalah hak Allah Ta'ala. Nak sombong mana? Nak takabur dengan apa? Nak rasa nak takabur dengan rasa ujub dengan ilmunya? Tak, ilmu itu hak Allah. Hidup itu hak Allah. Diri itu, diri kita hak Allah. Maka bila kita faham, lama-kelamaan dia akan terbuat sifat kesombongan, takabur, ujub yang ada pada diri kita. Mulai kita kenal diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Dan diri kita berada dalam genggaman Allah Ta'ala, dan kita ini diwujudkan setiap saat. Setiap saat diwujud. Sebab tadi bagi harus ada dan tiada. Setiap saat diwujudkan. Setiap saat. Kalau Allah Ta'ala berhenti pada saat itu wujud, maka kita akan mati. Kita akan tiada. Bila-bila masa kita lihat, kita faham, kita tahu dah. Kita ni bila-bila masa Allah Ta'ala boleh habis nyawa kita. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh matikan kita. Tahu dah. Jadi perasaan gerun dan takut harap kepada Allah Ta'ala itu kurang. Kenapa? Dan terhijab dengan dosa dan maksiat yang ada pada diri kita. Sebab itu nak sampai kepada hakikat, rasa kebersamaan Allah, rasa hebat Allah Ta'ala. Tahu lain, rasa lain. Jadi, ilmu rasa ini dia panggil ilmu ihsan. Saya banyak kali sebut ilmu ihsan. Ilmu ihsan ni ramai yang tidak mampu tercapai, susah nak capai, tapi kita kena usaha. Sebab agama itu, kelengkapan agama terdiri daripada iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Baru dah cukup rukun agama, rukun cara hidup yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menafikan ada wujud diri adalah salah. Nak nafi kita ni tak ada pun, nak nafi kita ni tiada pun salah ni tak boleh. Mengaku ada wujud diri pun, diri sepenuhnya pun salah. Nak kata ada sepenuhnya pun salah juga. Tak benar. Nak kata tiada. Jadi bagaimana? Maka kita kembali, kita sedar diri bahawa kita ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara ada dengan tiada itu. Antara ada dan tiada. Bila-bila masa. Tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu baca la haula wala biar rasa. Tiada daya, tiada upaya melainkan keupayaan itu daripada Allah Ta'ala. Takut, kita takut kita berlaku pada syariat saja. La haula wala, baca saja. Dalam perasaan tidak ada perasaan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Baca makin banyak tetapi makin sombong dengan Allah Ta'ala. Makin banyak makin kurang adabnya dengan Allah Ta'ala. Kita takut. Kita guna mata, kita melihat, kita mendengar, tapi kita tidak merasa pendengaran yang ada pada kita itu hanya diper saja. Takut-takut kita kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebenarnya dosa yang ada pada kita menyebabkan kita terhijab sebenarnya. Ada dosa yang luar, dosa yang kita buat maksiat apa, itu dosa. Dosa yang paling besar ialah dosa kita lupa kepada Allah Ta'ala. Dan lupa kepada hakikat diri. Lupa kepada kita ni hanya diperlihat, diperdengar, dipergalam, diperjalan, diperkudrah, diperiradah. Itu dosa yang kita tidak nampak. Jadi nak buka pintu hati kita supaya nampak dan supaya dibersihkan dengan istighfar, dengan selawat, dengan tafakur. Maka diri kita wujud tetapi bukan wujud milik sepenuhnya. Diri kita wujud ada tetapi bukan wujud milik sepenuhnya.
diwujudkan. Ada kita ini kerana diadakan. Bukannya wujud yang boleh berdiri dengan sendiri. Apa? Bukan kita buat kita sendiri, atau kita tiba-tiba kita ada sendiri. Tak, kita sebenarnya diwujudkan. Jadi macam mana kita nak berasa bangga dengan diri kita? Tak ada apa pun nak dibanggakan dengan diri. Ada kita pun diadakan oleh wujud yang sebenar, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita kena sedar hakikat diri kita, bahawa kita ini berada dalam qabdah ataupun dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa. Setiap saat kita diwujudkan dan setiap saat kita boleh dihilangkan wujudnya. Wujud dan segala sifat kita sentiasa diperbaharui setiap detik. Wujud dan segala sifat kita. Sifat apa? Sifat melihat kita, sifat mendengar kita, sifat bercakap kita, sifat hidup kita, nafas kita ini setiap saat diper oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperbaharui. Hidup kita ini setiap saat diperbaharui, naik turun, diperbaharui oleh Allah Taala. Penglihatan kita juga begitu, diperlihatkan. Jadi yang tidur itu macam mana? Yang tidur macam mana? Yang tidur itu ialah mata tidur, tetapi diperlihatnya setiap saat diperlihatkan oleh Allah. Sebab hakikat yang melihat itu bukan mata. Hakikat yang melihat itu ialah dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala, dengan sifat basar Allah Ta'ala, bukan dengan mata hakikatnya. Syariatnya dengan mata, hakikatnya bukan dengan mata kita. Kita melihat dengan sifat yang dipersifatkan oleh Allah Ta'ala. Sifat melihat, diperlihatkan. Sebab itu orang buta dia boleh nampak. Orang buta dia boleh nampak. Kadang-kadang orang buta ni berjalan laju daripada orang jelek. Saya pernah cerita. Orang buta ni dia jemput penceramah. Dia beli tiket semua sekali. Beli tiket untuk penceramah, turun kapal terbang di KLIA, turun. Dia pergi ambil. Orang buta pergi ambil penceramah. Dia tahu sebab dia belajar. Tapi dia tidak melihat dengan mata. Kemudian sampai ustaz telefon sekian-sekian dia bermana-mana. Dia beritahu duduk di belakang, dalam lorong ni, tempat ni. Ustaz tu dia tengok-tengok. Orang buta dia tak boleh sebut dia duduk di mana. Sebab dia belajar. Di situ kita nampak yang melihat itu, yang melihat itu dengan sifat ma'ani Allah, sifat melihat Allah, bukan dengan mata. Maka dia bawa ustaz tu pula, tarik pula ustaz tu, bawa jalan ustaz tu. Ustaz tu bagi tahu lah, ini ada sini, ada apa nama, balik phone ke apa, dia pergi. Ada surah kat sini, dia pergi. Dan depan tu surah, depan dia berjalan. Dia melihat dengan pandangan yang diberi perlihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan. Sebab itu hakikat yang melihat itu bukan mata, hakikat yang mendengar itu bukan telinga, hakikat yang bercakap itu bukan mulut. Itu sebagai alat sahaja untuk sebagai syariat. Maka wujud dan segala sifat kita ini sentiasa diperbarui setiap detik. Begitulah lemah, fakir dan dhaifnya segala makhluknya dalam segala hal. Barulah kita sudah kita ini lemah, fakir dan sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan tak? Sebagai jalan untuk mengenal Allah Ta'ala juga. Tafakur ini merenung ke dalam diri kita, menerok ke dalam diri kita untuk mencari kebesaran
ajaran untuk umat yang untuk mencari mengenal Allah Ta'ala bertafakur. Tafakur maknanya berfikir tentang diri, merenung. Dalam Islam, dalam orang yang bukan Islam pun ditafakur itu sebelum main bola tu, diminta semua penonton bertafakur sebab pemain mati tafakur untuk kaedah macam sama, tetapi kaedah dalam Islam tafakur itu dia merenung ke dalam sehingga dia tergelam dalam kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia tergelam dalam kedhaifan, kelemah diri, dia nampak dirinya lemah. Macam tadi lah, kita merenung kepada diri, hakikat diri kita, tidak ada apa-apa dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah tafakurnya yang saya dapat daripada semalam. Saya pergi ulangan malam tafakur, dia panggil tafakur Syekh Abdul Malik Turkmanian. Kaedahnya tangannya macam ni. Nanti sampai satu masa baju kita akan buat tunjuk yang sepenuhnya dan kita bagi untuk diamalkan, diamalkan. Pertanyaan dia sebab ini kaedahnya bukan energi ataupun tenaga ni. Bila kita buat macam ni, kita akan rasa tenaga dia bergerak berfungsi. Semakin kita lama semakin dia laju. Dan waktu yang paling sesuai pada waktu tenaga itu paling tinggi pada waktu dia pukul 2, pukul 3, pukul 4 itu. Sebab itu orang nak sihir, dia sihir laju cepat pada waktu pagi. Sebab tenaga ataupun energi, sebab semua orang dah tidur, semua orang dah tidur, tak guna tenaga masing-masing. Jadi tenaga yang dihantar itu cepat. Jadi tafakur itu tarik nafas daripada dua jari atau pusat ni. Kita turun, kemudian turun dan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duduk di atas sini. Kita duduk di situ. Dia panggil di sini, dia panggil nufus. Itulah hakikat ruh kita berada di sini. Bila duduk di sini, kita akan rasa. Kita rasa nafas kita berada di sini, dan kita akan rasa segala anggota alat-alat panca indera kita ini, kita seolah-olah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Allah Allah. Kalau nak lagi cepat, Allah Allah Allah. Sebut di sini. Kuat. Di dalam. Sebab tu yang dilihat di dalam. Duduk. Sampai kita rasa tergerak dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaedah gerak kaki pun kita tak. Yang gerak itu adalah Allah. Yang seni silat itu adalah datang daripada Allah. Nanti sampai satu masa kita ada bagaimana kita dapat. InsyaAllah ini Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai permulaan tafakur. Tafakur dia apa nama? Perjalanan meneroka ataupun merenung ke dalam diri kita untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendapat rasa sebenarnya, dapat rasa. Jadi kita tanam ilmu yang kita ada ini, kita gunakan biar sampai dia berhubung dengan hati kita. Baru kita dapat rasa kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia ilmu yang masih kat sini, dia susah nak sampai. Dia banyak persoalan. Bagaimana rasa. Yang tak sampai. Sebab ilmu rasa itu ilmu pada hati, pada qalbi. Dia tak boleh rasa dengan akal. Jadi Imam Ghazali kata hakikat ilmu itu ialah pada jiwa, pada qalbi. Itulah kami kita beramal. Beramal itu adalah ilmu yang hakikat. Adapun ilmu yang syariat hanya berada pada akal sahaja. Bila berada pada akal, Allah Ta'ala belum nilai. Duduk pada akal belum nilai. Sebab itu Allah Ta'ala tak tengok kepada orang yang banyak ilmu. Allah Ta'ala akan melihat kepada hati ataupun jiwa yang berilmu. Iaitu maksudnya dia beramal dengan ilmu yang dia dapat. Banyak sebab itu kita ni digalakkan belajar, tetapi taklah sampai
amal mereka banyak. Jiwa mereka beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa nama dibagi mereka atau zaman yang pertama, zaman sahabat. Turun kepada zaman kedua, ilmu banyak, amal banyak. Itu zaman tabi'in. Sebab apa ilmu itu jadi banyak? Sebab perpecahan, berlaku khilaf. Jadi ilmu banyak. Mereka ni memiliki ilmu banyak, amal mereka pun banyak. Itu zaman kedua, zaman tabi'in. Kemudian sampai kepada zaman mungkin ada zaman kita sekarang. Ilmu banyak, amalnya kurang. Ilmu banyak, cakap 24 jam tak ambil ilmu. Tapi amalnya gimana? Hanya sekadar pada syariat sahaja ilmu itu, tak sampai kepada hakikat ilmu yang sebenar. Maka yang dinilai itu ialah hakikat. Amal itu sebagai hakikat. Jadi nak beramal itu kena kenal Allah Ta'ala. Kalau kita beramal tanpa mengenal Allah Ta'ala, kita belum sampai kepada hakikat amal yang sebenar. Kita solat tanpa mengenal Allah Ta'ala, kita belum sampai kepada hakikat yang sebenar solat. Jadi hakikat solat itu zahir dan batin, syariat dan hakikat. Tubuh badan kita cukup rukun 13. Dan batin kita juga sentiasa memandang mana Allah ataupun rasa dipandang oleh Allah Ta'ala. Ilmu rasa ihsan. Baru bagi sempurna solat. Sebagaimana solat Nabi SAW. Solat Nabi zahir dan batin Nabi pun solat. Sahabat pun begitu solat. Sebab itu mereka ni kena anak panah, tak boleh cabut masa di luar solat. Ambil wuduk pergi solat, boleh cabut anak panah. Sebab mereka sudah tidak ada rasa lagi sakit. Sebab mereka sudah, perasaannya sudah bersama dengan Allah, sudah memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, syuhud dan muraqabah mereka, sehingga lupa kepada sakit yang ada pada kaki. Cabut dulu. Assalamualaikum, dah cabut ke belum? Dah selesai lama cabut. Kita yang menggigit pun ada masih lagi rasa yang menggigit. Jadilah sebab kita sudah kebal. Masuk zaman yang keempat, ilmu tak ada, amal pun kurang. Amal pun tak ada, ilmu kurang, amal tak ada. Itu zaman akhir zaman dan zaman fitnah. Jadi tafakur itu salah satu jalan dalam untuk kita mencari hakikat diri kita yang sebenar. Mudah-mudahan dia dapat mengenal Allah Ta'ala melalui jalan. Jadi kita ini lemah, fakir, dhaif, segala makhluknya dalam segala hal. Wujud makhluk bagaikan bayang-bayang. Ia tiada wujud dengan sendirinya sendiri. Jadi bayang itu wujud kerana apa? Kerana ada zat, kerana ada sesuatu. Tangan ini ada bayang, kerana ada tangan ini. Tangan ini yang wujud. Bayang itu bukan wujud sebenarnya. Itu adalah bayang-bayang saja. Jadi kita adalah sebagai ibarat bayang-bayang. Sebab kita tidak wujud hakikatnya. Yang wujud itu ialah Allah. Apabila tiada Tuhan mempunyai bayang, maka bayang tiada wujud. Bayang tak ada. Sedangkan yang punya bayang tetap wujud walaupun tiada bayang. Faham tak? Bayang itu dia boleh ada, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tetapi Tuhan punya bayang itu tetap ada walaupun bayang tak ada. Tak tutup lampu gelap semua, bayang tak ada. Tapi Tuhan bayang itu ada. Buka